إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Surah Al-Hajj ayat yang ke-77. Sidang Jumaat yang dihormati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam hari yang mulia ini, serta di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal dengan menjalankan segala perintahannya dan menjauhkan larangannya, dan menjauhkan daripada larangannya, kerana hanya dengan takwa sahajalah kita semua berhak mendapatkan kebahagiaan yang benar, yang sebenar dan yang kekal abadi di dunia ini sampai di akhirat nanti. Sidang Jumaat yang mulia sekalian, tiada terasa kita sudah berada sekarang di pertengahan bulan Sya'ban, yang berarti kita akan mendapat satu malam yang penuh keutamaan, penuh dengan kemuliaan dan keberkatan. Malam itu adalah malam pertengahan bulan Sya'ban, atau biasa disebut dengan nama malam nisfu Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, rokoklah oleh kamu, sujudlah oleh kamu, dan sembahlah Tuhan kamu, dan berbuatlah oleh kamu akan kebaikan, agar kamu akan dapat keuntungan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk melakukan amal yang paling utama setelah beriman, yaitu solat sembahyang. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar mendekatkan diri kepadanya dengan segala macam ibadah. Allah perintah mereka untuk melakukan kebaikan, dengan itu mereka akan mendapat keuntungan di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi hamba-hambanya yang beriman pintu-pintu kebaikan yang begitu banyak sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan di dalam masa 1 tahun ada waktu-waktu yang diberkati, agar di waktu tersebut seorang Muslim, seorang Islam dapat mencari bekal untuk negeri akhiratnya. Sidang Jumaat yang mulia sekalian, Surah Al-Hajj yang ayat sebentar yang lalu, ayat yang 77 tersebut merupakan sebagai dalil yang umum atau dalil yang luas maknanya, bahawa kita disuruh untuk melakukan berbagai kebaikan bila masa pun dan di mana sahaja pun,
termasuk pada malam nisfu Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat Ibnu Majah dan riwayat Al-Baihaqi yang bermaksud, apabila tiba malam nisfu Sya'ban, maka hidupkan malamnya dan berpuasalah di siang harinya. Maknanya, bangunlah di sebahagian besar pada malam itu dan isilah dengan berbagai-bagai jenis ibadah seperti sembahyang dengan membaca surah Yasin atau surah-surah yang lain yang berada di dalam Al-Quranul Karim, berzikir, berdoa, dan dengan amal kebaikan yang lain-lain lagi. Doa di pertengahan malam, lebih-lebih di sepertiga malam terakhir, adalah ibadah yang agung dan lebih mudah dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang saya kasihi sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda di dalam riwayat Al-Baihaqi yang berarti, apabila tiba malam nisfu Sya'ban, maka malaikah berseru menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, adakah orang yang memohon ampun, maka aku ampuni. Adakah orang yang meminta sesuatu, maka aku akan beri kepadanya permintaannya itu. Oleh kerana itulah Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu menegaskan dan menyebutkan di dalam kitab beliau yang bernama telah sampai berita kepada kami bahawa dulu pernah dikatakan sesungguhnya doa dikabulkan pada 5 malam. 1. Malam Jumaah. 2. Malam Hari Raya Idul Adha. 3. Malam Raya Idul Fitri. 4. Malam pertama daripada bulan Rajab. Dan yang kelima, malam nisfu Sya'ban. Penegasan pendapat Imam Syafi'i tersebut, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, yang bermaksudnya kesimpulannya bahawa malam nisfu Sya'ban memiliki ada keutamaan dan terjadi pengampunan dosa secara khusus serta penerimaan doa secara khusus. Dari sinilah Imam Syafi'i mengatakan bahawa doa dikabulkan di malam nisfu Sya'ban. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat Ibnu Hibban, riwayat Tabarani dan riwayat Al-Baihaqi yang bermaksudnya, Allah merahmati para hamba-Nya di malam nisfu Sya'ban, maka Ia mengampuni semua makhluknya kecuali orang yang bersyirik dengan Allah Subhanahu wa taala dan seorang muslim yang ada permusuhan, ada perbalahan, ada kedengkian dan kebencian terhadap muslim yang lain kerana urusan dunia. Makna hadis ini bahawa Allah SWT mengkhususkan malam nisfu Sya'ban dengan sebuah keistimewaan, iaitu Allah merahmati para hamba-Nya dengan yang beriman dengan rahmah yang khusus, dengan kasih sayang yang khusus. Allah Subhanahu wa taala mengampuni untuk setengah kaum muslimin dengan setengah dosa mereka. Allah mengampuni untuk setengah kaum muslimin semua dosa mereka. Sesungguhnya keistimewaan ini Allah Subhanahu wa taala telah diberi secara khusus kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita sia-siakan sebuah kesempatan ini yang mulia ini, waktu yang sangat berharga tersebut, sedangkan orang kafir dan orang musyrik, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampun mereka. Demikian juga orang muslim yang ada permusuhan, kedengkian dan kebencian terhadap muslim yang lain kerana urusan dunia, kerana urusan pekerjaan, kerana urusan perniagaan, kerana urusan bermasyarakat dan kerana hubungan sosial dan lain-lainnya. Oleh kerana itu,
hendaklah masing-masing kita memperbaiki hubungan dengan saudara kita sesama Islam, saling memaafkan, berlapang dada dan mengeluarkan serta membuang sifat iri dan kebencian dari hati kita sebelum datang malam nisfu Sya'ban. Dengan itu, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan mengampuni dosa-dosa kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumaat yang saya kasihi sekalian, marilah kita hidupkan malam yang mulia ini, malam yang turun padanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu malam yang dikabulkan doa. Beribadatlah kita dengan berbagai-bagai jenis daripada ibadah sunat sebagai persiapan kita menyambut kedatangan tamu kita yang agung, tamu kita yang paling mulia, iaitu bulan Ramadan al-Mubarak. Di antaranya dengan berpuasa di hari nisfu Sya'ban, hari ke-15 Sya'ban, memperbanyak solah di malam harinya, di malam 15 Sya'ban, iaitu malam ini, dengan memperbanyakkan membaca Al-Quran, melazimkan zikir, memperbanyakkan salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan minta ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala daripada segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita, serta beribadatlah kita dengan ibadah-ibadah sunat yang lain-lain lagi. Semoga ibadat kita selama ini dan di bulan Ramadan yang akan datang nanti, yang akan datang nanti, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan pada tahun ini dan dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik rupa dan kesempurnaan insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وأكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين وبما علمنا عاملين وفي عملنا مخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن هذا الوباء جند من جنودك تصيب به من تشاء ورحمتك وسعت كل شيء. اللهم فاصرف عنا هذا الوباء عنا وعن بلادنا وعن أحبابنا وعن مشايخنا وعن بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة، واحفظنا مما نخاف ونحذر وأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في ليلة النصف من شعبان وخصوصا هذه الليلة. اللهم وفقنا في هذه الليلة العمل الصالح من الأذكار ومن الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم ومن قراءة القرآن وغيرها من الأعمال الصالحة التي ترضيك عنا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المعتوقين من النار في هذه الليلة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله تعالى العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة يا عباد الله رحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد